forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu panas sekarang. Ada rumus mengatakan tokoh ternama negara dan geng-geng korupsi, geng-geng rasuah negara sedang berusaha mengumpul dana untuk menjatuhkan PMX kita Anwar Ibrahim. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dan di akhir nanti kita komen macam biasa. Sekarang ni saudara, ini tajuk sedap. Maka bersatulah para koruptor nasional. Awal pagi tadi saudara, saya dihubungi oleh seorang ahli parlimen daripada Parti Keadilan. Dia main baik dengan saya. Dia bertanya dengan saya, sejauh mana benarnya katanya bahawa mengatakan bahawa ada rumus ataupun ada kabar angin. Saya kata itu kabar angin. Kerana katanya 10 orang ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional tarik sokongan dan sebagainya. Saya kata tak ada benda tu. Saya tak dapat lagi berita. Malahan katanya bahawa ada pula bertanya apakah benar andai Datuk Seri Najib tidak mendapat pengampunan, maka warga UMNO akan memberontak serta menarik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Pula dah satu cerita lagi. Jadi saya dipahamkan juga. Dia bertanya dengan saya. Dia bertanya, benar ke? Dia kata ada tokoh tersohor koruptor negara sedang mengumpulkan dana bersama para koruptor. Kerana mereka berusaha untuk menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilihat sudah pun masuk gear 3 dan gear 4 untuk membasmi korupsi di negara kita ini. Jadi katanya, selagi anjung kuasa diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka para koruptor ini mereka merasakan mereka tidak selamat. Jadi sebab itu lagi cepat dijatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Seri Hamidi, maka legalah mereka dalam tindakan-tindakan yang sedang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk menilai, menyiasat mereka. Ini sedang berlaku saudara. Malahan bukan hanya di kalangan Parti Pembangkang. Pagi tadi kabarnya Menteri Sumber Manusia juga daripada parti DAP pun telah dipanggil ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk menjawab beberapa persoalan tentang adanya tuduhan mengatakan berlaku korupsi di kementerian tersebut berhubung tentang pengambilan tenaga kerja dari luar. Jadi ertinya sekarang saudara, para koruptor ini mereka sudah pun kemiangan. Dah miang ni sekarang ni. Jadi cara paling mudah adalah jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim di ajang kuasa si perdana, maka lega sedikit kalau pimpinan baru yang sealiran dengan mereka mengambil alih. Itu yang saya katakan dalam keadaan sekarang ni, kenapa itu isunya. Sebab itu saudara, menurut pemanggil sebut dia menyatakan bukan ratusan ringgit, bukan jutaan ringgit, malahan para koruptor ni sedang mengumpul dana sampai berbilion untuk memastikan berlakunya tindakan tersebut. Saya kata, bagi saya lah, orang boleh kumpul wang, tetapi tidak mungkin ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional akan melakukan tindakan sedemikian. Dia tanya dengan saya lagi, macam mana dengan Sarawak? Saya kata kalau di Sarawak, mana-mana ahli parlimen yang mewujudkan suasana sedemikian, mereka akan diumpat, dikeji, dihina, dan mereka akan mendapat tentangan paling hebat daripada warga Sarawak. Kerana inilah pertama kali dalam sejarah warga Sarawak diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi saya kata, yang rumah apa risau sangat ni? Dia kata dia mendapat berita nak tanya dengan saya sama ada saya dapat tahu benar ke tak benar. Saya kata tak ada. Tapi tak tahulah, saya kata kalau secara senyap, memanglah para koruptor sekarang ni dalam keadaan miang. Kerana lepas satu-satu akan terdedah. Secara Azli Abdullah, betul, blok kerajaan pun kena dakwa. Bukan dia daripada blok Parti Pembangkang, yang daripada kerajaan. Contoh saya katakan, ini mantan Menteri Besar Perlis pun kena bawa ke mahkamah. Begitu juga Menteri Kementerian Sumber Manusia juga sudah dipanggil. Apakah ada elemen-elemen korupsi? Ertinya apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak pilih sama ada kawan ataupun lawan, asalkan mereka tidak terlibat dalam PDIM. Salah. Tapi dia dah bagi jelas. Memang beliau hasratnya untuk memerangi
to the core ataupun sampai ke akar umbi masalah korupsi ini. Mereka terdemiang, saudara. Satu persatu. Dan jangan lupa, saudara, saya dah cakap 3-4 malam dulu pun, bahawa inilah agenda terpenting yang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana sewaktu beliau menjadi memangku jawatan Perdana Menteri, beliau telah pun melakukan pindahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah. Itulah yang membuatkan tercetusnya macam-macam masalah terhadap beliau kerana para koruptor tidak senang. Ini koruptor, saudara, bukan individu tertentu. Dan saya dengar juga tadi, saya ada satu bloggers ataupun yang buat channel, dia kata bahawa apa yang berlaku sekarang ni, kalaulah orang politik dah kurang politiknya, kementerian dah agak dibersihkan. Alhamdulillah, insya-Allah tata loka, tata kelola sudah mula menjurus kepada tiada ketirisan, tiada korupsi. Tapi katanya bagaimana dengan pejabat-pejabat ataupun mereka yang berada di berkuasa di di majlis perbandaran ataupun majlis daerah. Saya katakan semalam saya dah bagi tahu. Semalam saya dah bagi tahu bahawa sebagai contoh, kalaulah mereka berhasrat hanya untuk memikirkan soal keuntungan, maka peniaga-peniaga pasar Ramadan yang tertekan, mereka lah yang mereka terkeskan. Dalam sosial media Saudara Mazlan Daud, saya tak mau menyebut satu persatu, saudara, nama-nama itu. Sebab itu biarlah SPRM yang menentukan. Tetapi saya nak jelaskan, contohnya pasar Ramadan, sepatutnya para pengusaha pasar Ramadan, peniaga-peniaga di situ tak sepatutnya dikenakan sewa tapak yang tinggi. Apabila dikenakan sewa tapak yang tinggi, maka pelanggan-pelanggan, orang ramai berurusan untuk mendapatkan juadah berbuka puasa pun terpaksa membayar harga yang tinggi. Malahan ada pula kata-kata, kononnya saya tak tahulah, kita minta kalau boleh SPRM boleh buat siasatan lah. Adanya pula orang tengah yang memastikan tempat ini tapak ini untuk orang itu, untuk orang ini. Dan mungkin ada elemen Saudara Samsul Syam di Kementerian Sumber Manusia ni kawan skuad siasat. Ada kontrak ke? Saya tak tahu yang itu. Yang saya dapat tahu, SPRM telah pun menyiasat. Dan kita minta agar SPRM menyiasatlah majlis bandaran. Sebab itu, cuma saya tak bersetuju lah. Macam dia pun mengutarakan pandangan macam mana di Parti Muda mahukan supaya Datuk Bandar ataupun yang di-Ketua Majlis Bandaran itu diadakan pilihan raya. Saya kata kalau itu berlaku, uyuplah kita, saya. Dan saya yakin dalam keadaan sekarang ini semua itu dapat dipantau. Dan saya mengharapkan bahawa negara segera pulihlah. Tapi bagaimanapun, saya nak beritahu saudara, menurut pemanggilan sebut, dia kata the war is begin. Saya kata the war telah pun bermula sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, dan apabila dilihat beliau berterusan untuk menekankan mahu tindakan diambil terhadap mereka yang terlibat dalam korupsi. Ini yang sedang dilakukan. Sebab itu, suka tak suka, macam-macam cerita yang cuba diajukan atas kepimpinan. Ada pula yang buat dalam tempoh 4 bulan ini gagal. Segala-galanya lah dikatakan gagal pimpinan. Matlamatnya lain tak ada untuk menarik perhatian rakyat agar hilang keyakinan pada Seri Anwar Ibrahim supaya beliau tidak berada di ajang kuasa di Sri Perdana, maka para koruptor nasional, itu aja matlamat. Siapa nak jadi Perdana Menteri, mereka tak ambil kisah asalkan jangan sentuh tubuh badan mereka. Ini tidak boleh dibiarkan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, memang dua-dua ini adalah dua watak yang dari dulu lagi saya ingat waktu dalam pergerakan pemuda lagi. Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai ketua pemuda, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri waktu itu telah pun melontarkan isu KKN, korupsi, koronisme, nepotisme yang pihak muda waktu itu mahu menentang habis-habisan. Saudara Abdul Halim Majid, dia kata insya-Allah soal korupsi ini dapat dipantau asalkan Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Seri Anwar Ibrahim ini berada di anjung kuasa. Tapi sebab itu usaha sedang dilakukan. That's why dia kata, pemanggil pagi tadi, dia kata the war is begin. Dia pun bertanya dengan saya kata tak ada.
Mengikut pengetahuan saya, tidak terdengar pun ada sebarang urusan ataupun sebarang usaha. Malahan di kalangan pimpinan UMNO di peringkat Majlis Tinggi, inteknya kukuh. Di samping itu, apa yang berlaku sekarang ini, Sekretariat Perpaduan semakin mantap untuk menjalin hubungan keakraban supaya tidak diwujudkan sebarang permasalahan. Tapi mereka mewujudkan macam-macam persepsi. Ada yang sentuh parti DAP, ada yang kata parti keadilan, ada yang mengata pimpinan dalam parti amanah. Ada pula kadang-kadang, itu saya cakap, kadang-kadang teman-teman daripada parti keadilan pula pun singgung-menyinggung dengan pimpinan UMNO. Ini tak baik, saya. Seharusnya kita dah satu. Saya nak bagi tahu, ini apa yang berlaku sama juga zaman waktu kita mewujudkan Muafakat Nasional. Apabila UMNO bersama dengan PAS mewujudkan Muafakat Nasional, itu ketakutan kepada pembangkang. Mereka akan mengalami kegagalan dan kekalahan. Dan itu terbukti apabila diadakan pilihan raya satu demi satu pilihan raya kecil, semua menang. Sebab itu mereka melaksanakan usaha untuk memecahkan ikatan perpaduan antara UMNO dengan PAS waktu itu. Dan jelmaan. Sebab itu saya ingin mengingatkan pada Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi harus berhati-hati. Serangan ini tidak akan terhenti. Mereka berusaha untuk memecahkan perpaduan ini dan membolehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan dari anjung kuasa. Itu matlamat. Kerana selagi Datuk Anwar Ibrahim, selagi Datuk Zahid Hamidi memimpin UMNO dan berada dalam kerajaan perpaduan ini, mereka tidak selamat. Para koruptor nasional sedang bersatu sekarang ini untuk mencari upaya. Dan adalah macam-macam cerita kita dengar lah. Saya tak mau report. Bagi saya, apa yang berlaku parti orang lain, mereka punya hal. Ada yang buat laporan polis, ada yang buat begitu, buat begitu. Segalanya adalah untuk membayangkan bahawa kepimpinan negara hari ini dalam keadaan cacar marbah. Itu saja matlamat saya. Untuk mengurangkan keyakinan rakyat, akhirnya boleh membuatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan perpaduan ini tersingkir dari anjung kuasa distrik perdana. Itu matlamatnya. Saya selalu katakan sekarang ni, kalau okeylah kalau mereka berjaya, siapa nak lantik sebagai Perdana Menteri? Siapa? Dalam keadaan sekarang, sepatutnya kita sama-sama menyantuni sama kita. Jangan wujudkan perbalahan. Jangan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang selalu saya kata membabi buta. Akhirnya kita sama kita berbalah dan keharmonian di kalangan pimpinan juga tergugat. Sama ada daripada DAP ke, daripada Parti Amanah ke, ataupun daripada Keadilan ataupun UMNO. Sekarang ni kita ceasefire, kita menghadapi sebab the war is begin. Peperangan kali ini bukan peperangan antara pimpinan parti perpaduan angkatan perpaduan ini dengan pembangkang saja, tetapi para koruptor. Mereka sedang berusaha. Tak tidur malam saya. Bagi mereka yang tahu bahawa diri mereka tidak selamat. PH, BN pecah. Pakatan Harapan Bahasa Malaysia pecah, tunggu belah. Itu kata Taufik Yusof. Itu katanya. Mereka berusaha. Dan saya yakin insya-Allah atas kebijaksanaan pimpinan perpaduan ini, saya rasa semua itu dapat diusaikan. Saudara. Dan antaranya yang isu yang paling mudah untuk mereka mencari upaya memecah belahkan antara warga UMNO dengan warga keadilan adalah isu pembebasan Datuk Seri Najib. Ini dia saya. Sebab itu menurut Saudara Fahmi Fadil, selaku Menteri Komunikasi, dia kata sehingga saat ini Kabinet tidak membincang pun isu pengampunan berhubungan Datuk Seri Najib. Dan dia juga tidak punya sebarang maklumat tentang bilakah tarikhnya lembaga pengampunan akan bersidang. Itu saja jelas. Kabinet tidak lagi membincangkan itu saat ini. Malahan, menurut pandangan daripada pimpinan gabungan Parti Sarawak, mereka menghormati sebarang keputusan berhubung dengan pengampunan Datuk Seri Najib. Artinya mereka meletakkan kepercayaan yang terlalu tinggi terhadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu dan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk memutuskan apa saja. GPS Sarawak, menurut Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof, dia kata apa sahaja keputusan mereka ikut. Tak ada masalah. Tapi untuk memecahkan ikatan perpaduan itu dia kata sukar saat ini. Warga Sarawak pun dah senang, dah tenang. Itu keadaannya. Saya nak bagi tahu pada anda, sebenarnya
apa yang berlaku yang dialami Dr. Seri Najib ini adalah merupakan krisis yang dicipta. Hari ini krisis itu menjadi lebar apabila kepimpinan Nasional Ibrahim dilihat seolah-olah berada dalam keadaan tercekik tulang besar saya dekat tengkuk. Di luar mati mak, ditelan mati bapa. Kerana seandainya, saya nak beritahu saya, kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menjuarai pengampunan Seri Najib, maka beliau akan dilihat menentang apa yang beliau cakap dulu. Bahawa beliau mahu menegakkan satu keadilan di mana pihak eksekutif tidak mencampuri urusan keadilan. Tapi kalau dia pula buat kenyataan berhubung dengan benda ini, dia dilihat menentang apa dia cakap. Tetapi kalau dia tidak bertindak, maka warga UMNO akan membenci Seri Anwar Ibrahim. Ya, mereka akan mewujudkan persepsi seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang suka Datuk Seri Najib berada di penjara. Jadi kiri kanan kena. Begitu juga dengan Datuk Seri Hamidi. Walaupun Majlis Tinggi telah pun mewujudkan satu usaha untuk menghadap ke bawah Duli Yang Tuan Agong untuk memohon limpah kurnia tuanku. Bukan ada tekanan, tetapi wujudlah katanya kononnya seolah-olah UMNO ni nak mengadakan tekanan, UMNO mengadakan referendum dan sebagainya. Benda itu bukan. Hanya sekadar memohon limpah kurnia. Kerana sekarang ini untuk mencabar dari sisi keadilan sukar. Hukuman telah dijatuhkan. Jadi Datuk Zahid juga sama juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dalima. Kalau terlepas diampunkan Datuk Seri Najib, maka mereka akan menuduh ini semua kerja Zahid Hamidi menggunakan tekanan pada istana. Satu, kalau tidak berjaya, tiada pelepasan, maka mereka akan tuduh Datuk Seri Zahid Hamidi tidak berterima kasih, memang suka Datuk Najib tidak ada dalam kepimpinan negara. Supaya dia dengan Seri Anwar Ibrahim boleh terus memerintah negara ini. Diwujudkan pula persepsi yang begitu. Okey, tuan-tuan, komen saya lah ialah mereka-mereka yang kena dakwa seperti Muhyiddin dengan hampir 400 juta, Hamzah Zainuddin dengan kes anak dia yang terlibat dengan subsidi minyak masak, lepas tu Wan Saiful Wan Jan dan beberapa tokoh lagi GPN yang telah didakwa. Dan sekarang ni pula isu panas, Anwar akan buktikan Tun M pernah terlibat dengan rasuah. Apabila Tun M itu tak ada kerja bersama Anwar Ibrahim. So kita lihat ramai tokoh-tokoh besar ni yang terlibat dengan rasuah ni. Mungkin mereka tak tenang hidup lah siapa yang terlibat dengan rasuah ni. So ramailah musuh-musuh pihak kita, pihak Anwar Ibrahim yang cuba jatuhkan beliau kerana mereka ramai yang terlibat dengan rasuah. Okey, saya berharap kita semua terus bersokongan kepada pihak Anwar Ibrahim. Kalau tak, kita akan dapat tahu siapa yang telah banyak melakukan makan duit rakyat ni. Dengan Anwar Ibrahim tidak mengira bulu, mendakwa sama ada bagi pembangkang atau kerajaan yang terlibat dengan rasuah, maka dengan itu hasil pendapatan negara akan bertambah. Okey, tuan-tuan, minta tolong subscribe dan like. Assalamualaikum.